Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita akan bertemu lagi dalam sesi PDPR kita yang kedua untuk minggu ni, bagi tajuk yang sama iaitu respirasi. Okey, sebelum kita mulakan kelas, kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alana hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Okey, semoga kita dapat menambah ilmu kita pada hari ini dan sesi perbincangan kita. Okey, untuk bab yang kedua ni juga. Okey. Topik kita hari ni, hasil pembelajaran kita yang kita akan belajar adalah pergerakan dan pertukaran gas di dalam badan manusia. Kemarin kita dah tengok secara umum sistem respirasi manusia. Okey. Dalam sistem respirasi manusia, apa organ-organ terlibat. Okey. Hari ni kita nak tengok macam mana berlakunya pergerakan dan pertukaran gas di dalam badan manusia. Okey. Baik, di akhir pembelajaran, murid dapat apa? Memerihalkan pergerakan dan pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida di dalam badan manusia. Yang kedua, mewajarkan kepentingan adaptasi struktur alveolus untuk meningkatkan kecekapan pertukaran gas dalam badan manusia. Okey, dia ada dua kat situ objektif yang kita akan dapat. Yang pertama, kita nak tengok pergerakan dan pertukaran gas karbon dioksida dan oksigen dalam badan manusia. Yang kedua, nak tengok fungsi alveolus tu, mewajarkan. Kita boleh tengok kepentingan dia. Okey, untuk meningkatkan kecekapan. So, kita akan tengok selepas ni. Baik. Okey. Tengok pertukaran gas karbon dioksida dalam badan manusia. Okey, kita tengok di sini udara sedutan dan udara hembusan. Okey, sedutan masuk, apa yang masuk? Gas oksigen. Bila gas oksigen masuk, okey, yang pertama dia akan masuk ke dalam mana? Ke dalam kapilari darah. Kapilari darah ni ada apa? Ada sel-sel darah lah. Darah yang okey, dan darah ni dia bergerak. Okey, dia bergerak di dalam kapilari darah untuk menyebarkan darah ke sel-sel badan. Okey. Darah mengandungi kepekatan oksigen tinggi dan kepekatan karbon dioksida yang rendah. Yang ni gas yang dah ada oksigen. Okey, dan dia akan melalui seluruh badan, dihantarkan ke semua organ-organ dan otot-otot badan. Okey, setelah digunakan oleh badan, so darah yang mengandungi kepekatan oksigen yang rendah dan kepekatan karbon dioksida yang tinggi ni, dia akan masuk balik ke pelari darah dan masuk balik ke dalam paru. Okey, dia akan menukarkan balik. So karbon dioksida akan diserap kembali keluar ke dalam badan. Okey, Okey, baik, cuba kamu tengok video ni. Okey, pertukaran gas. Okey, bila kita bernafas melalui apa dah? Hidung atau mulut. Biasanya hidung lah. Kita akan tarik nafas, dia akan melalui larynx. Okey, kotak utara ni ataupun larynx je. Okey, ni dan trachea. Dan trachea akan terus masuk melalui cartilage. Okey, yang membawa gas. Seterusnya masuk melalui bronchus. Kemudian ke bronchiole. Dan akhirnya ke alveolus. Ni yang bentuk macam bagon ni dipanggil alveolus. Alveolus ni dia duduk dekat batang-batang bronchiole ni lah. Ni alveolus. Macam kira alveoli lah. Okey. Dekat dinding ni alveolus ni dia ada apa? Dia dinding ni yang boleh memasukkan oksigen diserap dan menyebabkan karbon dioksida dipindahkan keluar. Di tengah-tengah dia ada apa? Kapilari darah. Okey, dia antara dinding darah, dinding sel. Okey, so sel darah bergerak dalam ni. Dalam ni udara. Tapi sini ada apa? Sini ada sel-sel darah tengah bergerak. Okey, ni dinding alveolus. Okey, karbon dioksida masuk keluar, oksigen masuk. Karbon dioksida keluar, oksigen masuk. Karbon dioksida keluar, oksigen masuk. Main daripada mana ni? Dia daripada dalam darah ni, darah yang menolak. So oksigen masuk dalam ni, so oksigen masuk, darah tu jadi lebih banyak, tinggi kepekatan oksigen. Okey, karbon dioksida keluar. Daripada mana? Daripada darah tu. Oksigen masuk. Okey. Itu proses penggantian. Okey.
Boleh faham tak? Itu cara pertukaran darah dalam badan, dalam alveolus. Okey. Cuba kita tengok ni. Okey, tadi kita dah bincang kan. Macam kita tengok video tu kan. Okey, udara masuk ke dalam alveolus. Okey. Bila oksigen, dalam udara tu ada banyak gas lah, tapi yang penting adalah oksigen. So bila oksigen darah melalui dalam sel kapilari darah yang duduk dekat dinding-dinding sel alveolus tadi. Okey, dia mengangkut gas yang rendah kandungan oksigen dia tinggi kandungan karbon dioksida dia masuk. So karbon dioksida akan diserap masuk ke dalam ruang alveolus dan oksigen akan diserap masuk ke dalam kapilari darah. Okey, berlaku. Dan gas yang darah yang ada oksigen tinggi ni akan dibawa ke mana? Cuba tengok. Udara yang disedut ke dalam alveolus mempunyai kepekatan oksigen yang lebih tinggi daripada kepekatan oksigen dalam darah. Faham tak? Darah yang tersedut, okey, dan duduk dalam alveolus tu kepekatan oksigen tinggi. Dalam darah karbon dioksida jadi oksigen dalam darah tu rendah sebab kita bernafas tu. Okey, oleh sebab itu oksigen akan meresap masuk ke dinding alveolus, ke dinding kapilari darah dan ke dalam darah. Okey, menyebabkan oksigen tu boleh diserap masuk ke dalam kapilari darah dan juga ke dalam darah sendiri untuk diangkut. Sebab kepekatan oksigen dalam ni lebih tinggi daripada kepekatan oksigen dalam kapilari darah. Faham tak? Okey, sebab tu dia boleh serap masuk. Dan kepekatan karbon dioksida sini lebih tinggi daripada dalam darah, lebih tinggi berbanding dalam alveolus, menyebabkan karbon dioksida akan diserap masuk ke dalam alveolus. Okey. Okey. Ini dalam struktur darah manusia ada oksigen, ada hemoglobin, ada erythroid. Erythroid ni sel darah. Okey. Kalau oksigen yang Hb, nama dia Hb dan O2. So hemoglobin Hb ni hemoglobin, dan ada oksigen dia panggil oksihemoglobin. Okey. Dan arteri darah ni biasanya warna merah. Okey. Di dalam sel darah merah terdapat sebatian berwarna merah gelap yang dikenali sebagai hemoglobin. Hemoglobin akan berpadu dengan oksigen untuk membentuk oksihemoglobin yang mempunyai sebatian tidak stabil dan berwarna merah cerah. Dia asal merah gelap, hemoglobin ini saja. Tapi bila kita darah tu dia mengandungi kandungan oksigen, dia akan jadi oksihemoglobin. Darah dalam badan kita ni warna merah yang cerah. Tapi dia tak stabil lah, sebab nanti dia akan masuk ke dalam badan, dia bertukar. Darah kita ni bergerak sentiasa. Okey, dan setiap pedoman kita ni mesti mempunyai oksigen. Ada darah kan. Sebab kalau kata darah oksigen tak sampai ni, dia akan biru jari kita ni. Dia akan kebiruan dan akan rosak.
So sel darah ni sel bergerak. Dia bawa darah oksigen kan sampai sini. Okey, dia akan ambil seluruh badan ni, bawa gas yang tidak beroksigen, darah yang tidak beroksigen pergi ke paru untuk ditukarkan. Dan sentiasa berlaku cycling tu. Okey, baik. Darah yang mengandungi oksimoglobin diangkut dari paru ke jantung untuk dipam ke bahagian lain dalam badan. Faham kan? Bila kita tarik nafas, yang pertukaran gas berlaku dalam paru. Tapi paru ni tak ada power untuk pump ke seluruh badan. So dia akan hantar ke jantung. Jantung akan pump. Pump. Dia akan pump, sentiasa pump. Tak boleh berhenti. Kalau ada berhenti, kita mati lah. So jantung tak boleh berhenti. Jantung dia akan sentiasa bergerak supaya dia pump darah tu ke seluruh badan. Ke otak, ke telinga, ke mata. Kalau tak sampai darah tu, dia akan kebiruan dan akan jadi sel mati. Sebab darah oksigen tak sampai. Okey, baiklah. Okey. Darah daripada paru ada oksimoglobin. Okey, oksigen bond to hemoglobin. Okey, oksigen release to tissue cell. Okey, dalam darah merah ni, oksigen masuk dalam paru. Dibawa ke dalam kepada darah ke seluruh badan kan. Dan bila sampai ke tisu-tisu sel seluruh badan ni, dia akan melepaskan lah oksigen tu ke seluruh badan. Siapa angkut ni? Medium ni air ataupun darah ni dalam bentuk cair. Apabila darah sampai ke dalam kawasan sel badan yang mempunyai kepekatan oksigen yang rendah, oksihemoglobin yang merupakan sebahagian tidak stabil akan terurai membebaskan molekul oksigen semula dan menjadi hemoglobin balik. Dia macam ni. Darah kita ni hemoglobin. Dapat oksigen dari paru jadi oksihemoglobin. So dia hantar ke jantung, jantung pump ke seluruh badan, ke mana-mana sel seluruh badan ni. Okey, bukan satu darah, ada banyak darah-darah, bukan maksudnya satu jenis darah merah. Tapi darah merah tu ada banyak kuantiti dia, 9 liter. Dia bergerak, sentiasa bergerak membawa oksigen. Sampai ke mana kawasan yang kurang oksigen, dia akan lepaskan oksigen tu. So, darah yang tadi yang dah lepas oksigen akan jadi hemoglobin balik. Darah tu akan bergerak balik, ikut sampai balik dia akan jadi, sampai ke paru dia akan ambil oksigen, dia bergerak balik. Dia akan pas. Sentiasa bergerak. Sampai tidur pun dia akan sentiasa bergerak. Jantung masa kita tidur, jantung mengepam. Paru menukar kat udara. Sebab tu kalau kita tidur, kamu pergi cek-cek, tak nafas mati, oksigen tak sampai. Bila oksigen tak sampai dan kita boleh mati. Faham tak kat situ? Okey, baik. Okey, di dalam sel badan, oksigen akan meresap mengoksidakan molekul glukosa kepada karbon dioksida, air dan tenaga melalui proses respirasi sel seperti yang diringkaskan persamaan kimia berikut. Glukosa campur oksigen akan menghasilkan karbon dioksida, air dan tenaga. Okey, dalam sel badan pula. Okey, dalam sel badan pula, oksigen kan tadi kita sel badan tu dapat oksigen daripada darah. So apa oksigen tu buat? Oksigen tu dia akan mengoksidakan molekul glukosa. Glukosa tu gula-gula atau makanan yang kita makan tadi sebelum ni. Bila kita makan, ada glukosa, ada gula. Dan gula tu akan dioksidakan. Siapa oksida? Oksigen oksidakan. Bila dia mengoksidakan glukosa, oksigen ni, okey, apa yang berlaku? Dia akan menguraikan glukosa ni membentuk karbon dioksida. Tengok sini ada C kan? Sini ada karbon dioksida dan juga air. Tu sel badan kita buat kerja. Okey. Betapa hebat Tuhan bagi kan? Baik. Ini mitokondrion. Okey, karbon dioksida yang dibebaskan oleh sel meresap masuk ke dalam kapilari darah dan diangkut ke alveolus untuk disingkirkan semasa udara dihembus keluar. Karbon dioksida pula, kan? Tadi kan terhasil karbon dioksida daripada sel badan tadi kan? Karbon dioksida ni pula diresap masuk dalam darah balik. Dia tak duduk dalam darah tapi dia duduk dalam kapilari darah. Kapilari darah bawa sel-sel darah. Oksigen masuk dalam darah. Dalam sel darah tu, oksigen dilepaskan oleh sel darah ke dalam sel-sel badan lain. Dan sel badan lain tu dia melepaskan balik karbon dioksida masuk dalam kapilari darah. Okey, dan akan disingkirkan bila kita lepas nafas. Kita tarik nafas sentiasa kan? Ada benar kita berhenti nafas? Tak ada. Tak ada benar kita tak bernafas, tak ada. So berlaku laju apa tekaran, sangat laju, sangat hebat Allah macam tu. Bila berlaku macam tu, kita kena tengok pasal apa cekap sangat ni. Nak heran pasal apa cekap sangat tukaran oksigen dalam badan ni.
Tengok paru-paru tak besar mana pun. Ha, apa benda ni? Inilah alveolus. Ni yang mana biru merah ni adalah kapilari darah. Dalam alveolus tadi ada apa? Oksigen. Tengah-tengah ni ada apa? Kapilari darah yang bergerak. Kita akan tengok macam mana nak. Okey, adaptasi struktur alveolus telah meningkatkan kecekapan dan memaksimumkan pertukaran gas di dalam badan manusia. Ingat. Adaptasi tu maksudnya struktur alveolus ni dia duduk dalam keadaan badan kita sesuai dengan badan kita ni. Dia meningkatkan kecekapan dan memaksimumkan pertukaran gas dalam badan manusia. Pasal apa Tuhan bagi dia macam tu? Sebab nak bagi maksimum pertukaran gas. Okey. Ketebalan dinding alveolus dan kapilari darah. Alveolus dan kapilari darah mempunyai dinding yang nipis. Okay, ni alveolus, dinding nipis. Kapilari darah pun dinding nipis. Okey, dan terdiri daripada satu lapisan sel saja. Nipis dia setebal satu lapisan sel sahaja. Okey, bila dia nipis, apa yang berlaku? Bila nipis, memudahkan dan meningkatkan kadar resapan gas melintasi dinding alveolus dan kapilari darah. Ni nipis ni nipis. Bila nipis, senang tak gas nak keluar masuk? Ni dalam-dalam ni dia ada kapilari darah. Dia masuk di luar-luar ni. Senang dia nak resap keluar masuk. Tak? Senang. Bila senang, cekap. Faham tak kat situ? Boleh kita bagi contoh lain yang macam yang kamu dah nampak kat rumah. Apa yang kita buat? Nak bagi contoh pun tak apa-apa nak nampak kat rumah ni. Okey. Dinding yang nipis. Okey, yang kedua, kelembapan dinding alveolus. Dinding alveolus yang lembap membenarkan gas respirasi melarut dan seterusnya meresap ke dalam kapilari darah. Tuhan bagi jadi Allah buat alveolus ni jadi lembap. Lembap ni basah, maksudnya dia tak kering. Okey, dia basah. Bila dia basah, senanglah gas karbon dioksida dan oksigen ni dia melarut. Tahu larut ni dia tak pekat dalam tu. Dia tidak jadi ketui-ketui. Menyebabkan gas tu senang nak masuk keluar. Kalau kering, payah gas nak masuk keluar. Disebabkan ini dia basah, lembap sedia, so dia memudahkan proses peresapan. Karbon dioksida keluar, oksigen masuk dalam kapilari darah. Karbon dioksida keluar. Dan kapilari ni pergi mana? Dia akan pergi jantung lah untuk mengepam gas yang oksigen, yang ada oksigen ke seluruh badan. Faham tak kat situ? Okey, bagus. Okey, jaringan kapilari yang meliputi alveolus. Alveolus yang bentuk-bentuk ni, dia diselaputi dengan kapilari darah yang sangat banyak. Okey, dan yang padat meningkatkan kadar pertukaran gas antara alveolus dengan kapilari darah. Disebabkan terlalu banyak, sangat banyak, okey, kapilari yang meliputi alveolus ni menyebabkan pertukaran gas tu jadi cekap. Bila jadi cekap, oksigen cepat keluar. Kita tarik dapat. Saya tidak langsung proses pertukaran gas jadi cepat. Bila cepat, badan kita jadi sakit tak? Sebab oksigen sentiasa sampai. Kalau lambat, nak sampai kotak lambat, koma. Jari sampai lambat oksigen, rosak. Macam tu. Faham tak? Okey. Boleh. Dan seterusnya, luas permukaan alveolus. Okey, paru mengandungi berjuta-juta alveolus yang menyediakan luas permukaan yang besar untuk pertukaran gas. Tengok Tuhan bagi jadi dia bentuk bulat. Cuba bentuk petak. Petak rugi tau. Petak macam tu. Tapi bila bulat, tengok luas permukaan bulatan. Okey, luas permukaan bulatan. Okey, luas permukaan bulatan ni, sefera ni, setiap ni menyebabkan proses pertukaran darah tu dia cekap. Sebab dia luas. Dan ada berjuta-juta. Jadi pertukaran gas jadi sangat cekap. Bila sangat cekap, okey, jadi bagus ya. Itu Tuhan bagi jadi. Allah bagi jadi. Syukur Allah bagi jadi. Hebat. Sempurna ni. Senang nak buat manusia. Allah nak kita baca Quran, Adam buat pada tanah je kan. Tapi macam mana Tuhan buat manusia sampai jadi kita tak boleh nak fikir. Kenapa kena bentuk macam buah anggur, tak buat buah lain, buat apple ke? Ada orang tanya kan. Sebab Tuhan nak bagi jadi ni jadi banyak. Bila jadi banyak, duduk dalam paru. Okey. Dan
Yang selain struktur Arrhenius, satu faktor lain dapat meningkatkan pertukaran gas dalam badan manusia adalah perbezaan kepekatan gas dalam Arrhenius dan kapilari darah. Semakin besar perbezaan kepekatan gas dalam Arrhenius dan kapilari darah, semakin tinggi kadar resapan antara Arrhenius dengan kapilari darah. Okey. Bila kepekatan tu sendiri, kepekatan gas dalam Arrhenius dan kapilari darah. Kalau kepekatan oksigen yang tinggi, cepat dah serak. Sebab tu kalau kau tengok orang sakit kan, orang sakit dia kena pakai ni. Apa? Untuk oksigen. Pasal apa? Sebab waktu tu dia punya kepekatan karbon dioksida dia tinggi. Jadi nak bagi jadi kepekatan karbon oksigen tinggi dalam badan, dia kena pakai gas. Sebab dalam badan dia tak cekap dah masa dia pengsan ataupun koma. Ataupun orang yang merokok pun sama. Cuba tengok orang yang merokok, dia akan mudah penat. Pasal sebab kepekatan karbon dioksida dalam badan dia tinggi. Jadi untuk cover tu, pernafasan dia kena lebih laju berbanding dengan orang yang biasa. Kalau kamu bisa tengok orang yang menderma darah, kalau orang tu merokok, senang tengok darah dia lebih gelap. Apa maksud lebih gelap? Bermaksud kepekatan karbon dioksida dia tinggi. Tapi kalau lebih cerah, warna merah cerah, kepekatan oksigen dia lebih tinggi. So kita, kalau kita normal, kita tidak merokok dan kita bukan perokok pasif, tidak kawan dengan orang yang merokok ataupun suka duduk lepak dengan orang yang merokok, darah kita akan warna merah cerah. Okey, menunjukkan kepekatan oksigen dalam badan kita tinggi. So pertukaran oksigen dengan karbon dioksida dalam badan kita pun cekap. Sangat baik. Boleh faham tak? So kita boleh tengok beberapa faktor yang menyebabkan pertukaran gas menjadi cekap tadi. Okey, kita tengok ketebalan dinding, kelembapan alveolus, kapilari darah yang banyak, lepas tu berjuta-juta alveolus ataupun luas permukaan alveolus yang besar. Dan yang terakhir, kepekatan gas dalam alveolus tu sendiri. Okey, dalam kapilari darah tu sendiri yang tinggi menyebabkan proses pertukaran itu menjadi lebih cekap. Okey, so saya harap kamu boleh faham macam ni kan. Okay, saya faham lah, memang susah nak imajinasi macam mana berlaku tu proses pertukaran gas ni. Tapi bila kamu tengok berulang kali, kamu boleh cari dalam YouTube, kamu boleh cari dalam apa-apa saja sumber maklumat lain. Bila kamu nampak, oh macam ni, oh macam ni, oh macam ni, secara tidak langsung kamu akan dapat satu ilmu baru. Boleh lah. Okey, pertukaran gas. Okey, satu lagi, cuba tengok kalau kamu mengantuk. Macam tadi saya menguap kan. Apa yang berlaku? Apa kepekatan apa yang dah tinggi dalam badan saya? Kepekatan karbon dioksida. Bila kita menguap, kita keluarkan udara kan. Sebab kepekatan karbon dioksida tinggi dalam badan. Sama juga kalau kamu mengantuk dalam kelas, karbon dioksida kamu tinggi dalam badan. Jadi untuk cover tu, kita akan keluarkan karbon dioksida tu melalui penembusan. Dan selepas itu oksigen akan masuk. Sebab kepekatan karbon dioksida tadi dah dikeluarkan, oksigen akan masuk ganti balik. Okey, faham ah? Okey. Baik. Ada apa-apa pertanyaan boleh tanya saya dalam sesi soal jawab lagi. Okey, kalau perlukan penjelasan lebih pun boleh tanya dalam grup. Okey. Dan ingat untuk hari ni itu saja. Okey, kita akan sambung lagi pada PDPR yang akan datang minggu depan insya-Allah. Saya harap kamu boleh dapat ilmu baru hari ni dan dapat kefahaman yang baik insya-Allah. Allahumma faqih fi din wa ilm ta'wil. Saya tamatkan kelas pada hari ini dengan tasbih kufrah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti boleh buat modul 034 tak silap saya. Tak usah lagi, saya akan bagi arahan semula dalam WhatsApp lah. Okey, kita jumpa lagi insya-Allah. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.